Assalamualaikum dan salam sejahtera, Doktor. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Muhammad Syabudi, nombor matrik 146793 bersama dengan rakan-rakan seperjuangan saya yang lain iaitu Muhammad Amir Ikhwan, Muhammad Fahmi Haikal dan juga Muhammad Fazli akan membentangkan sebuah tugasan yang bertajuk Diglosia dalam novel yang terpilih. Bahagian pengenalan. Tugasan ini merupakan sebuah projek yang meneliti aspek diglosia yang terdapat dalam apa-apa jua novel bahasa Melayu. Oleh itu, kumpulan kami telah memilih sebuah novel yang bertajuk Senafas Rindu. Novel ini merupakan hasil penulisan Damia Hana, dicetak pada tahun 2007 dan diterbitkan oleh Alaf 21. Batasan kajian ini dikhususkan kepada penganalisisan dialog yang terdapat dalam novel ini untuk melihat jenis-jenis diglosia yang dipadankan dengan teori diglosia oleh Ferguson dan Fishman. Dialog yang dianalisis pula dilihat dari aspek kewujudan pemeringkatan taraf bahasa H dan bahasa rendah L. Jadi sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, marilah kita meneliti konsep diglosia terlebih dahulu. Konsep asas diglosia telah diperkenalkan oleh Ferguson pada tahun 1959. Beliau menyatakan diglosia merupakan penggunaan bahasa yang berlainan atau dua kelainan bahasa, yang satu lebih tinggi, rasmi dan formal, manakala yang satu lagi rendah, tidak rasmi dan bahasahan. Jadi variasi bahasa tersebut lebih dikenali sebagai bahasa tinggi ataupun bahasa H. Dan yang kedua ialah bahasa rendah ataupun bahasa L. Kemudian, konsep diglosia ini telah dikembangkan oleh Fishman pada tahun 1967 melalui dua cara. Yang pertama iaitu hubungan diglosia tidak dihadkan kepada hubungan dua kelainan daripada satu bahasa sahaja. Hal ini bermaksud diglosia tetap akan berlaku walaupun hubungan bahasa H dan L ini wujud antara dua atau lebih bahasa. Dan yang keduanya ialah diglosia ini meliputi apa-apa jenis kelainan bahasa yang dapat dibezakan dari segi fungsinya. Contohnya kelainan standard dengan bukan standard, antara satu laras dengan satu laras yang lain, antara dialek geografi, dialek sosial serta apa-apa jenis bahasa yang menunjukkan pemeringkatan bahasa H dan L ini tetap dianggap sebagai diglosia. Seterusnya, konsep diglosia menurut Kamus Dewan edisi keempat. Definisinya lebih jelas, iaitu diglosia ini merupakan kewujudan dua variasi bahasa dalam sesuatu bahasa mengikut situasi. Yang satu lebih tinggi statusnya iaitu apabila berada dalam situasi formal, manakala yang lain lebih rendah iaitu dalam situasi tidak formal. Objektif kajian. Terdapat dua objektif kajian yang telah disenaraikan, iaitu yang pertama, mengenal pasti jenis diglosia yang wujud dalam novel Senafas Rindu. Dan yang kedua ialah meneliti faktor-faktor sosial-linguistik yang menjadi alat pembeza diglosia dalam novel Senafas Rindu. Metodologi kajian. Terdapat dua kaedah yang telah digunakan bagi menyempurnakan tugasan ini, iaitu yang pertama ialah kaedah kepustakaan. Yang kedua ialah kaedah pemerhatian dan penelitian. Kaedah kepustakaan ini digunakan bagi mengumpulkan maklumat berkenaan konsep, teori, iaitu berkaitan dengan tajuk diglosia yang bakal digunakan. Oleh hal demikian, pengkaji telah melakukan pembacaan ilmiah dan membuat rujukan dari pelbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laman web dan beberapa bahan penulisan yang lain. Kaedah yang kedua itu kaedah pemerhatian dan penelitian. Melalui kaedah pemerhatian secara langsung terhadap novel tersebut, pemerhatian telah dibuat muka surat demi muka surat. Hal ini disebabkan pengkaji perlu meneliti dan menilai kandungan agar bertepatan dengan kehendak soalan. Baiklah, seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada sorotan literatur ataupun sorotan kajian lepas. Jadi menurut Ferguson pada tahun 1959, beliau telah mendefinisikan diklosia sebagai penggunaan dua atau lebih daripada dua kelainan bahasa daripada satu bahasa yang sama dalam keadaan yang berbeza. Jadi pandangan Ferguson ini adalah sama dengan pandangan yang diutarakan oleh Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2005, di mana Kamus Dewan ini juga menyatakan bahawa diklosia merupakan dua variasi bahasa dalam satu bahasa mengikut situasi. Jadi variasi bahasa yang dimaksudkan oleh Ferguson dan juga Kamus Dewan edisi keempat ini adalah merujuk kepada variasi bahasa tinggi yang ditandai dengan huruf H dan variasi bahasa rendah yang ditandai dengan L. Baiklah, kita pergi kepada sorotan kajian lepas yang pertama, iaitu melalui Jurnal Diklosia dalam Salina, satu kajian sosiolinguistik. Dalam jurnal ini, penulis telah menyatakan dua objektif utama, iaitu untuk mengenal pasti jenis-jenis diklosia yang wujud dalam novel Salina, dan yang kedua iaitu meneliti faktor-faktor sosiolinguistik yang menjadi alat pembeza dalam novel Salina. Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan oleh pengkaji dalam novel ini, pengkaji mendapati bahawa terdapat dua kelas diklosia yang terdiri daripada bahasa H dan juga bahasa L. Bahasa H yang dimaksudkan itu terdiri daripada bahasa Melayu standard yang ditandai dengan H1 dan bahasa Arab yang ditandai dengan H2. Manakala bahasa L pula terdiri daripada bahasa kolokial, bahasa Melayu yang ditandai dengan L1H1, bahasa kolokial bahasa Inggeris yang ditandai dengan L1H2 serta bahasa Pidgin yang ditandai dengan L2. Jadi pengkaji mendapati bahawa faktor persekitaran yang menjadi tunjang utama kepada terjadinya variasi bahasa dalam novel yang dikaji, iaitu variasi bahasa tinggi yang ditandai dengan huruf H dan juga bahasa L ataupun bahasa yang menduduki taraf yang rendah. Jadi contohnya, apa yang dimaksudkan dengan faktor persekitaran ini adalah menerusi latar belakang penutur, agama, ras, umur, pekerjaan dan banyak lagi. Baiklah, seterusnya kita lihat pula kepada sorotan kajian lepas yang kedua, iaitu menerusi Jurnal Diklosia Masyarakat Tutur pada Penggunaan Bahasa Arab, kajian kebahasaan terhadap bahasa Fusha dan bahasa Amiah yang dilihat dari perspektif sosiolinguistik. Jadi berdasarkan kajian yang dilakukan, pengkaji telah meletakkan objektifnya iaitu dengan menganalisis taraf bahasa Fusha dan juga bahasa Amiah. Jadi pengkajian yang dilakukan ini mendapati bahawa terdapat dua variasi utama ataupun variasi bahasa, iaitu dialek tinggi diletakkan dalam ragam T, manakala dialek rendah diletakkan dalam ragam R. Jadi berdasarkan kajian yang telah dilakukan, pengkaji telah mendapati bahawa bahasa Fusha ini kebiasaannya digunakan dalam situasi formal. Contohnya seperti forum, media dan pelbagai lagi yang bersifat ataupun yang bercirikan tahap formal. Bagi bahasa Amiah pula, bahasa ini merupakan bahasa yang tidak formal yang dituturkan dalam komunikasi harian dalam masyarakat Arab. Jadi secara kesimpulannya, bahasa Fusha diletakkan sebagai bahasa tinggi yang ditandai dengan T, manakala bahasa Amiah pula diletakkan sebagai bahasa rendah ataupun ditandai dengan tanda R. Saya akan membincangkan dapatan kajian dan perbincangan dalam novel Senafas Rindu. Jadual berikut merupakan pengkelasan diklosia dalam novel Senafas Rindu. Diklosia terbahagi kepada 4, iaitu HH, HL, LH dan LL. Dalam novel Senafas Rindu, peringkat tinggi adalah terbahagi kepada HH, iaitu Bahasa Melayu Standard, dan HL, Bahasa Inggeris. Peringkat rendah terbahagi kepada LH dan LL. LH adalah variasi Bahasa Melayu tidak standard yang bersifat kolokial dan LL adalah Bahasa Pidgin.
Tingkat bahasa yang pertama dalam diglosia adalah diduduki oleh taraf bahasa tinggi iaitu HH. Dalam konteks kajian di Malaysia, menerusi penelitian novel Senafas Rindu, hasil karya Damia Hana ini didapati bahawa bahasa Melayu standard mendiami taraf bahasa HH. Bahasa Melayu standard berada dalam golongan bahasa tinggi kerana tarafnya yang merupakan bahasa utama yang digunakan sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara. Taraf bahasa tinggi iaitu bahasa Melayu standard ini akan digunakan dalam konteks situasi rasmi, misalnya dalam ruang lingkup pemerintahan dan pendidikan. Menurut Nik Safiah Karim 2015 yang memetik pandangan daripada Garvin dan Mohyod, bahasa standard ialah bahasa yang telah mengalami proses pengekodan dan diterima oleh masyarakat serta menjadi norma kebahasaan bagi seluruh masyarakat tersebut. Penggunaan bahasa Melayu standard dalam dialog yang diujarkan oleh watak-watak dalam novel Senafas Rindu sukar dikenal pasti kerana latar suasana yang terdapat dalam novel kebanyakannya dalam situasi tidak rasmi atau tidak formal. Berikut merupakan data bagi peringkat bahasa tertinggi dalam novel Senafas Rindu. Berlaku kesukaran untuk menemui bahasa Melayu standard dalam dialog yang diujarkan oleh watak utama dan watak sampingan dalam novel Senafas Rindu ini. Ini disebabkan mereka sering menggunakan percampuran kod bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Sebagai contoh, kata ganti nama diri I dan you sering digunakan dalam perbualan seharian, misalnya dalam dialog. I tak bergurau tau. I nak berpindah dengan you. I nak berpisah dengan you. Oleh hal yang demikian, pengkaji telah melampirkan beberapa data dalam jadual yang ditunjukkan yang mana ianya tergolong dalam naratif penulis novel tersebut untuk menunjukkan contoh penggunaan bahasa Melayu standard yang bertaraf tinggi HH. Baiklah, seterusnya kita pergi pula kepada bahasa yang kedua iaitu bahasa yang menduduki taraf HL. Bahasa ini terdiri daripada bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris merupakan bahasa yang menduduki ataupun yang bertaraf HL, di mana bahasa ini berada di bawah bahasa Melayu standard ataupun bahasa HH. Walaupun bahasa Melayu standard menduduki bahasa yang tertinggi dalam pemeringkatan bahasa di Malaysia, namun bahasa Inggeris tidak diturunkan tarafnya sebagai bahasa L. Sebaliknya, diletakkan sebagai bahasa yang bertaraf HL. Hal ini dikatakan demikian kerana bahasa Inggeris masih lagi menunjukkan ataupun memperlihatkan fungsi serta kepentingannya terutamanya dalam situasi rasmi di Malaysia. Sebagai contoh, urusan perdagangan antara Malaysia dengan negara luar, dalam bidang perundangan serta dalam digunakan juga dalam perbahasan di parlimen ataupun DUN, tetapi perlulah mendapatkan persetujuan ataupun perlulah mendapatkan keizinan daripada speaker dewan. Berikut merupakan variasi bahasa yang menduduki taraf HL ataupun bahasa Inggeris. Data ini diperoleh dalam halaman yang ketiga, iaitu bagi data yang pertama, I'm go inside. Do you want to join me and my friends? Ataupun dalam terjemahan bahasa Melayunya, saya masuk ke dalam. Adakah anda mahu menyertai saya dan rakan-rakan saya? Yang kedua, come on Anne, we still can be friends. Ataupun dalam terjemahan bahasa Melayunya, ayo Anne, kita masih boleh berkawan. Jadi dalam konteks pemeringkatan bahasa, bahasa Inggeris yang digunakan ini adalah bahasa yang berada dalam ataupun bahasa yang berada pada taraf HL. Bahasa yang digunakan ini menepati ciri-ciri tata bahasa serta kosakata bahasa Inggeris baku. Dalam dialog yang dituturkan oleh Kelvin kepada Anne ini, dialog ini menunjukkan bahawa terdapatnya struktur yang gramatis serta peraturan yang diikuti sebagai bahasa baku ataupun sebagai bahasa formal. Jadi dalam dialog yang diujarkan oleh Kelvin ini juga menunjukkan bahawa perkataan yang digunakan adalah perkataan yang lengkap, tidak disingkatkan ataupun dipendekkan. Jadi ketiga-tiga ini merupakan ciri-ciri bahasa formal ataupun bahasa Inggeris formal yang digunakan oleh Kelvin kepada Anne, yang merujuk kepada data ataupun yang merujuk kepada variasi bahasa HL, iaitu variasi bahasa Inggeris baku.
Di samping itu, variasi bahasa Melayu tidak standard yang bersifat kolokial adalah berada pada taraf bahasa yang rendah yang bersifat tinggi iaitu LH. Peringkat bahasa ini kebiasaannya digunakan dalam konteks seharian masyarakat penutur natif bahasa Melayu. Menurut Nik Safiah Karim 2015, Zabah menyebut ragam bahasa ini sebagai cakap mulut yang digunakan antara orang Melayu. Variasi bahasa Melayu yang tidak standard ini biasa digunakan oleh orang Melayu sebagai bahasa bahasahan, bahasa yang mana digunakan dalam sehari-hari. Oleh itu, variasi bahasa ini terdapat dalam sebuah daerah yang didiami oleh orang Melayu dan dalam berbagai-bagai bentuk. Berikut merupakan contoh data yang diambil dalam novel Senafas Rindu bagi data LH. Jika dilihat contoh dialog dalam jadual, didapati dialog-dialog tersebut sememangnya diujarkan oleh watak sesama orang Melayu dalam situasi tidak formal atau tidak rasmi iaitu perbualan seharian sama ada dengan rakan sebaya ataupun keluarga. Sebagai contoh, Faris iaitu watak utama berbual dengan kawannya iaitu Munir. Penyusunan ayat yang ditunjukkan dalam data tersebut juga tidak begitu gramatis dan baku tetapi masih boleh difahami oleh lawan tutur atau pembaca novel tersebut. Bukan itu sahaja, variasi bahasa ini sangat mudah dengan ayat-ayat ringkas dan perkataan-perkataan yang terpotong atau tertinggal. Sebagai contoh, penggunaan perkataan tak untuk tidak, nak untuk hendak, dah untuk sudah dan kat untuk dekat. Terima kasih kepada saudara Fazli. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan dengan pemeringkatan yang seterusnya iaitu taraf LL, iaitu bahasa Pidgin. Taraf LL ini merupakan taraf ataupun peringkat yang paling rendah dalam bentuk diglosia ini. LL merupakan bahasa yang tidak gramatis dan bukan berbentuk kolokvial biasa iaitu yang digunakan dalam pengucapan. Dalam konteks Malaysia ataupun dalam novel yang dikaji iaitu Senafas Rindu, bahasa di peringkat LL ini ialah bahasa pasar iaitu sejenis bahasa Pidgin. Menurut Ward Howe, Pidgin merupakan suatu bahasa campuran dari dua bahasa atau lebih yang muncul secara semula jadi kerana masing-masing pihak penutur bahasa aslinya tidak mengerti. Bahasa ini digunakan agar kedua-dua pihak dapat berkomunikasi dan juga berhubung. Pekaji telah memperoleh beberapa data di dalam novel ini yang menunjukkan pemeringkatan bagi taraf LL ini. Baiklah. Berikut merupakan data-data yang kami perolehi daripada novel Senafas Rindu mengenai pemeringkatan LL. Seperti yang dapat dilihat, antara contoh bahasa Pidgin yang diujarkan seperti ketika Patrick iaitu seorang Chindia yang berkomunikasi dengan Faris yang berbangsa Melayu. Siapa nak bayar? Patrick bersuara sebelum Faris melangkah. Nanti aku bayar balik. Ciao. Seterusnya, ayat kedua dalam data ini melibatkan perbualan antara penutur Melayu iaitu Faris dengan penutur Cina iaitu Lim Keng. Kalau kau nak, cakap aja terus terang. Kami semua boleh tolong pelat Lim Keng jelas kedengaran. Berdasarkan data-data di atas, penggunaan bahasa Pidgin yang dilihat di dalam novel Senafas Rindu ini disebabkan oleh pertembungan bahasa antara bahasa Melayu dengan bahasa Cina dan juga bahasa Chindia Berdasarkan data ini juga terdapat beberapa ciri bahasa Pidgin seperti pemudahan kata ganti nama, penggunaan partikel ma dan beberapa perkataan dari segi semantik. Beberapa ciri ini telah menjurus kepada penggunaan bahasa tidak formal. Seterusnya, menjadikannya bahasa LL. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan bahasa Pidgin yang tergolong dalam peringkat LL ini wujud dalam novel Senafas Rindu. Faktor yang berjaya dikenal pasti ialah faktor pertembungan bahasa. Pengkaji melihat bahawa terdapatnya pertembungan bahasa Cina
dengan bahasa Melayu di dalam novel ini yang mewujudkan beberapa bahasa pidgin. Kewujudan ini menimbulkan bahasa yang tidak formal kerana penggunaan bahasa pidgin untuk memahamkan pendengar ketika berkomunikasi. Kesimpulannya, diglosia dalam novel Senafas Rindu ditentukan pemeringkatannya berdasarkan dialog yang dituturkan oleh watak-watak yang terdapat dalam novel serta situasi bahasa itu digunakan. Pemeringkatan bahasa di dalam novel ini terbahagi kepada 4 peringkat, iaitu HH, HL, LH dan LL. Pemeringkatan ini diberikan berdasarkan tujuan dan fungsi penggunaannya serta dipengaruhi oleh kumpulan pengguna sesuatu bahasa itu, sama ada dalam keadaan formal ataupun tidak formal. Diglosia yang bertaraf H melibatkan bahasa formal dan taraf L pula melibatkan bahasa yang tidak formal. Jelaslah bahawa novel ini memaparkan pemeringkatan pengkelasan yang terkandung dan wujud bagi bentuk diglosia dua bahasa ini. Berikut merupakan rujukan yang kami guna bagi menyiapkan kajian ini. Berikut pula merupakan lampiran iaitu muka hadapan novel Senafas Rindu. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.